السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat nah? Macam mana Ustaz Azhar, ramai ke? Ramai Saya tak sempat, malam tu saya di Penang. Cumanya habis ya kuliah saya tu, saya terus buka Facebook siapa punya Rahmaniah, tengok ada live. Jadi dapatlah dengar lepas habis je kuliah tu, sembahyang isyak tu, saya terus buka, pasang dalam kereta tuan-tuan sampai habis ya. Habis buat agak kan sampai pukul 10 ke 10 lebih kan. Sempat saya dengar, sempatlah saya dengar, lama jugalah, lama juga. Jadi tahniahlah pada tuan-tuan boleh buat program yang besar. Baik Ustaz, masjid semalam saya mengajar di masjid At-Taqwa Bagan Serai yang baru tu kan. Depa 1 hari bulan ni Ustaz Kazim, 1 hari bulan 9, Ustaz Kazim Elias dia panggil. Baik, buat orang ni bila kita panggil orang ada nama ni, biasanya orang datang ramai lah. Panggil orang ada nama Ustaz Kazim ke. Lepas tu selang beberapa hari pula dia panggil Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Wadi pula. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau ada apa, kita ada modal lebih ke banyak sikit boleh lah kan, kita panggil ustaz-ustaz macam ni. Di sekali kita panggil orang main masjid, sekali kita panggil ramai. Saya tengok tuan-tuan punya gambar pun yang Datuk bubuh di internet, tengok dalam masjid penuh, sini penuh sampai ke depan sana kan. Jadi hebatlah tuan-tuan. Baik. Jadi hari ini kita sambung kita punya ayat Quran berkenaan dengan surah Al-Ghashiyah. Jadi kita berhenti di afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kita berhenti di situ. Tidakkah mereka tengok, saksikan bagaimana unta dijadikan. Kita masuk ayat 18 sampai ayat 26. Habis. Baik, saya baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Baik, ayat 18. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia dijadikan? Allah Ta'ala suruh kita tengok unta, fikir. Tuan-tuan ingat saya sebut pada tuan-tuan dulu, ada 3 benda yang orang bincang tentang manusia: roh, akal dan hati. Roh, akal dan hati. Ruh adalah kesedaran. Ini tuan-tuan punya kesedaran, ruh. Yang kedua akal. Akal ni apa? Akal adalah kerja utama ruh. Kerja utama ruh fikir. Kerja utama ruh.
Hati apa? Apa yang selalu tuan-tuan fikirkan, apa yang tuan-tuan selalu buat, dia memberi kesan pada hati, dia jadi tabiat. Boleh nah? Jadi ingat, kesedaran kita, roh itu kesedaran kita. Kemudian kerja kita ni, bila tuan-tuan sedar, kerja utama tuan-tuan adalah berfikir. Dan yang ketiga adalah hati. Hati ni dia kesan, cerminan bagi apa yang tuan-tuan fikir, apa yang tuan-tuan selalu buat. Dia ada kesan di hati. Kalau tuan-tuan selalu buat baik, tuan-tuan mudah buat baik. Tuan-tuan selalu buat maksiat, tuan-tuan mudah buat maksiat. Hati tu. Jadi dalam ni memang jelas Allah Ta'ala suruh kita fikir. Selagi mana tuan-tuan hidup, itulah kerja utama kita, berfikir. Dan dalam Al-Quran, afala taqilun, afala tatafakkarun, afala yaqilun, kenapa tak berfikir, kenapa tak ambil pelajaran? Fa'tabiru ya ulil absar, wahai orang yang ada fikiran, ambil pelajaran. Ayat tentang fikir ni nak dekat 200 kali Allah Ta'ala ulang, disuruh fikir. Jadi orang yang boleh berubah ni bila orang yang rajin fikir, tenung, fikir diri dia. Kalau dia berfikir, rajin berfikir, baru dia ada kesedaran. Jadi dalam ni Allah Ta'ala kata, tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan. Saya sebut kat tuan-tuan, unta kelebihan dia yang pertama, unta dia boleh tutup hidung dia. Hidung dia boleh tutup. Kita tak boleh tutup lubang hidung. Unta boleh. Unta boleh tutup telinga. Telinga dia boleh tutup. Maksudnya dia bila debu kuat, dia boleh tutup hidung dia dan dia boleh tutup telinga dia. Dan unta ni kelopak mata dia nipis, cahaya boleh tembus. Maknanya dia kalau debu kuat sangat, unta boleh tutup mata dia dan dia masih lagi boleh nampak jalan. Unta pelik tuan-tuan. Kita tutup mata tak nampak apa lah. Unta tutup mata masih nampak jalan. Bulu mata dia lebat. Dan mata unta ni dia lain. Mata unta ni benda yang jauh dia nampak dekat. Pelik. Macam dah ada kanta dalam mata dia. Allah jadikan binatang kan tak sama. Ada binatang dia nampak macam apa? Haba. Macam nyamuk kan, dia nampak macam haba. Tuan-tuan pernah tengok cerita Predator kan? Predator tengok orang. Macam tu lah, nyamuk tengok orang, nampak haba. Lalat lain, kucing rimau, depa dalam gelap depa nampak. Depa mesti nampak. Ada binatang yang rabun warna, macam-macam tuan-tuan. Jadi unta mata dia benda jauh dia tengok, dia nampak dekat. Benda kecil dia nampak besar. Depan dia kalau benda yang halus-halus dia nampak. Kemudian tuan-tuan tengok unta, dia makan apa? Dia makan dekat padang pasir tu, pokok-pokok berduri tuan-tuan, hak keras-keras. Dia ada unta makan kan pokok apa? Yang kita sebut dulu zakum. Zakum tu ada di mana? Syajarataz zakum di tanah Arab ada. Dia berduri-duri tu. Unta boleh makan relax Kita memang takkan boleh makan sebab bibir unta tu dia keras. Dan yang kedua, dia elastik. Bibir kita ni elastik tapi lembut. Tapi bibir unta ni dia elastik dan dia keras. Dia boleh makan benda yang keras-keras dan berduri ni. Boleh tuan-tuan. Kemudian unta ni, tuan-tuan tengok apa? Dia kalau dia minum air, sekali dia minum dalam masa 10 minit boleh cecah berat dia 1/3 berat badan dia. Maksud dia kalau berat badan dia 100 kilo, dalam 10 minit dia boleh minum 30 kilo air. Dia minum. Unta ni minum air banyak, tapi dalam sehari dia tak guna banyak air pun. Dia tak berpeluh pun. Tapi kenapa dia minum air banyak sangat? Allah jadikan dia boleh jalan jauh. Unta ni sekurang-kurangnya dia boleh tak minum 10 hari, sekurang-kurangnya. Bahkan unta ni dia boleh tak minum sampai sebulan. Sebulan dia tak minum. Kita tentang manusia 7 hari tak minum biasanya boleh mati lah. Makan tak apa lagi, tak minum. Sebab kita kalau minum tak apa. Ada satu orang badan gemuk sungguh, dan dia tak makan selama setahun lebih. Minum di barat. Itu dia ambil vitamin sikit. Memang lepas pada tu memang jadi tulang rangka tu, kuih sungguh. Minum tu penting. Jadi unta 10 hari tak minum tak apa, kadang sampai sebulan. Unta, kita tengok belakang dia tu dia ada apa? Punuk dia kan. Tu je. Dalam tu ada apa? Lemak dan air. Lemak dan air.
Bila unta ni dia tak makan dan dia tak minum, unta ni dia boleh sedut tenaga ni daripada badan dia terus. Tu dia sedut daripada lemak dan air yang ada di badan dia, sehingga kan berat dia boleh kurang 1/4. Maksud dia kalau berat dia 100 kilo, dia boleh, unta berat 100 kilo lah tuan, berat lah unta ni, saya tak tahu berapa ratus kilo. Kalau berat dia 100 kilo, dia boleh, bila dia tak makan tak minum, dia boleh tarik tenaga ni terus daripada jaringan badan dia lebih cepat daripada orang, sehingga berat dia kurang 1/4. Maknanya dia kalau berat dia 100, dia tak ada makan, dalam masa seminggu dua tu akan kurang 25 kilo. 25 kilo berat dia kurang. Yang peliknya tenaga dia tak kurang. Berat kurang tapi tenaga tak kurang. Kita kalau puasa tak larat lah. Unta berat dia hilang dalam masa 2-3 minggu 25 kilo. Kalau berat dia 100 lah. Kalau berat dia 200, 50 kilo lah. Tapi tenaga dia maintain. Itu unta tu Allah Ta'ala suruh fikir, tengok pasal unta. Baik. Kemudian wa ila samai kaifa rufi'at. Tengok langit. Yang ni tuan-tuan, seruan ni pertama saya nasihat diri saya dan tuan-tuan, kita fikir sungguh-sungguh tuan-tuan. Bagi kita dengar, kita fikir sungguh. Sebab bila tuan-tuan fikir tuan-tuan jiwa tuan-tuan besar. Tuan-tuan fikir langit, tuan-tuan fikir bumi, tuan-tuan fikir unta, tuan-tuan fikir laut, tuan-tuan jiwa besar. Apa kelebihan jiwa besar ni? Kot ada orang kata tuan-tuan rasa macam tak ada apa. Kot ada orang kata, mana tahu ada orang kata kita kot belakangan panggil huduh lah, mulut jahat ke, hati busuk ke, kalau orang kata kita lah. Sampai perkataan tu pada kita. Kalau kita jenis jiwa besar ni, kita tak rasa apa tuan-tuan. Betul tak kan? Kita rasa benda tu selekeh. Tapi bila kita ni jiwa kecil, orang kata sikit, hantar tak, dia kata hati busuk, seminggu, sebulan tu susah hati. Waduh. Sempit jiwa ni. Orang jiwa besar ni, dia bukan nanti orang Islam, hatta orang yang non-Muslim pun, orang putih pun, orang barat ke, kalau dia banyak berfikir, orang kata dia kat belakang ni, bukan dia heran pun. Tahu benda ni, sampai orang putih ada satu istilah kan, dia kata apa, talking is cheap, cakap ni selekeh je, murah, tak ada apa. You are not killing anyone, kamu tak bunuh siapa-siapa pun. Maksud dia kalau kata apa, kutuk lagu mana pun, bagi mereka ni bukan ada apa pun. Betul tak kan? Sebab semua orang ada lidah, semua orang boleh kata apa saja. Jadi kita kalau selalu kita fikir langit, bumi, unta, nanti tentang gunung ganang, jiwa kita besar, dan itulah yang menjadi memenuhi jiwa kita. Mai benda yang selekeh-selekeh ni macam tak ada apa tuan-tuan. Macam tu kelebihan berfikir. Jadi tuan-tuan, kepada langit bagaimana dia ditegakkan. Sekarang ni tuan-tuan, langit yang kita tengok ni lah, semua dalam langit yang pertama sahaja yang kita nampak ni. Dan setakat ni tuan-tuan, setakat 2022 ni lah, sebab lah ni kita ada satelit yang paling power sekali, yang harga dia berapa puluh bilion tau, mahal, yang Amerika buat lah ni, baru naik dalam 2018 ke, James Webb, yang dia terbang di angkasa. Yang ni dia hidup lama, dia boleh hidup berpuluh tahun. Buat daripada emas, permata, dia buat nak bagi kuat. Jadi James Webb ni dia boleh tangkap gambar yang hebat-hebat. Dan walaupun duduk daripada bumi puluhan ribu juta kilometer, dia masih lagi boleh berhubung dengan bumi. Hebatlah James Webb ni. Jadi setakat kita tahun 2022 ni, kita boleh tengok paling jauh langit 46.5 bilion tahun cahaya. 46.5 bilion tahun cahaya. Kita pun pelik macam manalah sukatan angkasa ni, guna cahaya tuan-tuan. Bila saya fikir pasal bumi, pasal langit ni, bila kita tengok di internet video-video dia, kita rasa ya Allah, kita tak boleh nak sebut apa betapa hebat. Kita boleh sebut subhanallah tuan-tuan. Otak kita bayang, Masya Allah, hebat sungguh. Sebab macam kita di darat, kita suka guna kilometer.
Kalau kecil guna inci, betul tak? Benda tu besar sikit kita guna apa? Kaki, betul tak? Besar lagi hasta, besar lagi depa, besar lagi meter, besar lagi kita pakai kilometer. Kalau besar sangat macam laut, kita guna batu nautika. Kenapa tuan-tuan buat baju tak suka pakai kilometer? Kayak baju hang berapa kilometer? Orang tak pakai kilometer tuan-tuan. Tak padan lah. Berat badan kita tak pakai. Berat badan hang berapa tan? Oh, tak pakai tan tuan-tuan. Teruk sangat. Dia ikut benda tu. Sebab tu kalau lagi besar ukuran ni lebih besar, lagi besar ukuran lebih besar. Macam emas kan, emas jarang orang kata sembang emas, nak beli emas hang nak beli berapa kilo, orang tak pakai kilo. Kalau emas kilo ke, kaya lah tuan-tuan. Orang pakai gram je. Dengar 100 gram je. Tak nak beli emas, beli banyak mana? 100 gram. 1 gram pun orang terangah dengar. 1 gram jadi je dah tuan-tuan. 1 gram. Baik 1 gram ni bukan mahal tengah pun, dalam 20,000 lebih kot, 20-30 macam tu lah. 1 gram. Jadi ceritanya tuan-tuan sama juga bila cerita bab ukuran apa di langit. Tak boleh dah guna kilometer, tak boleh guna batu nautika, tak boleh, sebab angkasa sangat luas. Ni kita fikir tuan-tuan, rasa Allah, kita duduk di atas bumi yang sangatlah halus, kecil tuan-tuan. Jadi angkasa ni disukat menggunakan cahaya. Masa cahaya dia panggil. Masa cahaya. Contohnya kita dengan matahari 150 juta kilometer. Kita dengan matahari 150 juta kilometer. Nampak dekat ya? Cahaya memerlukan 8 minit nak sampai. Cahaya bergerak. Cahaya dia ada apa? Dia ada kelajuan. 1 saat cahaya bergerak 300,000 kilometer. 300,000 kilometer sesaat. Tuan-tuan kira satu cahaya pergi 300,000 kilometer per saat. Itulah benda yang paling laju yang kita tahu. Benda yang paling laju yang kita tahu adalah cahaya. Dan ada, saya tengok NASA ke mana kata, saintis berjaya cipta kamera yang paling power sekali, berapa bilion kamera tu, dan dia berjaya mengesan pergerakan cahaya. Dia nampak cahaya bergerak tu. Laju dia 300,000 kilometer per saat. Peluru, kalau peluru 400 km per jam je, peluru orang tembak kan, faham. Peluru tu 400 km per jam. Maksud dia 1 jam peluru bergerak 400 km. Tu peluru yang tembak orang tu. Ini 1 saat. Bukan 400, 300,000. 300 km 1 saat. Jadi untuk 150 juta kilometer ni cahaya bergerak 8 minit. Makna dia antara kita dengan matahari, kalau nak sukat daripada kilometer, 150 juta kilometer. Sangat besar jumlah dia. Jadi kita convert kepada masa cahaya. Faham tak? Jadi kita dengan matahari adalah 8 minit cahaya. Boleh tak? 8 minit masa cahaya sama dengan 150 juta kilometer. Kalau apa? 80 minit jadi berapa? 8 minit 150 juta kilometer. Kalau 80 minit, sejam 20 minit. Sama dengan 1.5 bilion tahun cahaya. 1.5 bilion kilometer. Maksud dia kalau cahaya tu bergerak selama 1 jam 20 minit, maka jarak yang cahaya lalui adalah berapa? 1.5 bilion kilometer. Baru sejam 20 minit. Kalau tuan-tuan tambah, sekarang ni ada yang planet dengan kita 1 tahun cahaya. Cahaya bergerak tu setahun. Cahaya bergerak tu setahun baru sampai kat kita. Tadi cahaya bergerak 8 minit pun 150 juta kilometer. Cahaya bergerak 80 minit pun dah 1.5 bilion kilometer. Ni ada yang 1 tahun cahaya baru planet tu dengan kita. Jauh mana tu? Tuan-tuan tak boleh guna kilometer lah. Dan yang terakhir saya sebut, yang paling jauh kita dapat cerap adalah 4.6 bilion tahun cahaya. Kilometer tak boleh sebut lah. Itu bukan hujung, itu yang kita boleh nampak.
4.6 bilion tahun cahaya. Maksud dia cahaya bergerak selama 46.5 bilion tahun baru sampai dekat situ. Kalau tuan-tuan ada kapal angkasa, laju dia macam cahaya, memang mustahil lah tuan-tuan. Mustahil. Sebab kita akan hancur dengan kelajuan tu, tak mampu pun. Pergeseran. Baik, jadi tuan-tuan, kalau ada kapal angkasa yang laju macam cahaya, dia memerlukan masa 46.5 bilion tahun untuk dia sampai ke tempat tu. Itu masih lagi dalam ruang lingkup apa? Ruang lingkup langit yang pertama. Besar tuan-tuan, besar. Itu bila kita fikir, Masya Allah, kita duduk di dunia yang sangat kecil. Baik, nanti kita sebut lagi. Ada banyak lagi lah pasal langit ni. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan gunung Ganang bagaimana ditegakkan, gunung Semanggoy, gunung Everest, gunung-gunung yang ditegakkan. Kemudian, dan bumi bagaimana, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana dia dihamparkan. Ini dalil tuan-tuan, bahwasanya planet yang manusia boleh hidup hanyalah bumi ini. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi kami hamparkan. Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca internet sekarang ni, menjadi persaingan yang besar antara kuasa-kuasa dunia dan hartawan-hartawan dunia. Apa dia punya, dia tengah bersaing nak pergi ke Marikh. Dia pernah pergi Marikh. Marikh ni jauh dengan kita, duk ada 6 bilion berapa kilometer, saya lupa. 6 bilion kilometer kot. 6 bilion kilometer ke? Betul, kadang lagi jauh. Dia sebab Marikh tu, dia kan dia pusing matahari macam tu. Dia ada satu masa dia pada kira dengan kiraan fizik apa semua, masa dia paling dekat dengan bumi tu. Masa tu dia pernah pergi tu. 53 juta kilometer. Sangat jauh kita dengan Marikh. Tapi China dah sampai, mereka dah sampai, NASA dah sampai. Sekarang ni perlawanan antara orang kaya Jeff Bezos dengan Elon Musk. Dia tengah buat satu kapal angkasa yang canggih. Kapal angkasa ni dia boleh pergi sendiri, dia boleh turun sendiri, dan memang dah berjaya dah. Jeff Bezos berjaya, Elon Musk berjaya. Dia habis berbilion-bilion, dia labur duit banyak, tak tahu buat apa. Orang kaya kita ni lah, malu sikit lah kita tuan-tuan. Kita fikir, aku ni kalau dalam akaun ada 20 juta, aku nak relax mancing je diam. Betul tak kan? Itu kita tuan-tuan. Tapi orang yang tu saya sebut, bila orang yang rajin berfikir, jiwa dia kaya tuan-tuan, dia tak macam kita lah, sekalipun dia bukan Islam. Jadi tuan-tuan, Elon Musk ni dia dah kaya sungguh dah, tapi dia tetap bekerja. Tesla dia punya kan, dia buat roket tu. Tuan-tuan boleh tengok betapa canggih roket yang dia buat tu. Dia boleh naik, lepas tu dia boleh turun sendiri. Roket sebenarnya nak turun, jatuh meletup lah. Ni tak, dia pergi naik jauh, lepas tu nanti dia turun sendiri. Dia turun nak sampai ke bawah, dia hidup balik enjin, elok je dia landing tuan-tuan. Katanya nak pergi berapa atas tiket dia, katanya lagi berapa tahun tuan-tuan dah boleh pergi ke Marikh dah. Memanglah tuan-tuan, kalau pergi Marikh tuan-tuan kena ada oksigen. Sekarang ni dia tengah bersaing nak buat apa? Nak buat penempatan di Marikh. Maksud dia penempatan tu dah ada oksigen. Kat luar Marikh tuan-tuan tak boleh hidup. Tuan-tuan pergi tengok di YouTube gambar-gambar yang diambil oleh kapal angkasa di Marikh. Saya sangat kagum tuan-tuan. Jarak dia jutaan kilometer pada kita. Tapi tengok permukaan Marikh tuan-tuan. Tapi kita nampak semua planet lain nampak macam tak siap. Kita tengoklah, nampak macam bukan tak siap, tak sempurna bagi manusia. Untuk diduduki bukan dia, tapi dia sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, dan dia tempat para malaikat lah. Baik tuan-tuan, itu ni bukti dia, bumi dihamparkan. Fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan kerana sesungguhnya kamu hanyalah orang yang beri peringatan. Ingat, tugas kita menyampaikan saja. Berilah peringatan kerana kamu orang yang beri peringatan. Ni Nabi SAW, kita hanya orang yang beri peringatan. Samalah tuan-tuan semua, saya, tugas kita menyampaikan saja. Orang terima tak terima tu orang punya urusan tuan-tuan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu bukanlah orang yang berkuasa ke atas mereka. Yang ni Allah bagi tahu dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tak ada kuasa ke atas orang yang bukan Islam. Sebab Nabi Muhammad ni kalau boleh nak semua orang Islam,
nak semua beriman. Jadi kata Allah, engkau tak berkuasa ke atas mereka, musaitir. Baik, dan tuan-tuan tahu Nabi SAW ni, bila orang tak beriman, Nabi sedih sangat, sampai Allah Ta'ala tegur kan, kata Allah, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Wahai Muhammad, kesedihan kamu hampir-hampir membunuh, merosakkan dirimu kerana mereka tak beriman. Nabi Muhammad SAW ni sedih sangat. Ni dalil jelas tuan-tuan. Tuan-tuan dalam hidup jangan ada perasaan yang kuat. Tuan-tuan cinta sangat, sedih sangat, kecewa sangat, dia boleh menyebabkan rosak badan tuan-tuan. Rosak badan. Boleh, kadang-kadang boleh mati ya. Kadang-kadang boleh mati. Itu yang ada di Terengganu dulu. Satu orang yang dia dah tukar jantina kan. Laki jadi perempuan, atas pun dia tukar jadi perempuan, bawah pun dia modify jadi perempuan. Dan dia nak tukar nama dia perempuan. Dia nak tukar nama dia jadi nama perempuan. Dan tak diluluskan oleh JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Dan dia sangat sedih sangat, dan dia mati pasal sedih tu. Jadi jangan, perasaan yang kuat itu berbahaya. Cinta sangat kan, nak sangat kat kawan ni, lalah kawan ni tak mau kat dia. Ada seorang sahabat saya gila. Dulu mengaji sama-sama, mengaji agama, sekolah agama elok tapi dia minat sangat dengan perempuan tu. Saya pun kadang-kadang susah tuan-tuan, kita nak nasihat. Tu saya kata dia kena fikir. Kadang-kadang kita pernah lalui, kita tengok satu orang perempuan, kita berkenan. Mungkin kita tengok cara dia cakap, akhlak dia, mungkin rupa dia tu, dalam hati kita tu sangat menggoda lah. Kita terkesan dengan jiwa kita. Itu lumrah tuan-tuan. Tapi bila kita ni jenis orang yang rajin berfikir, ingat tanggungjawab, ingat peranan, betul tak? Tak layan sangat perasaan tu lah, dia okey lah. Tapi sahabat saya ni, dia layan sungguh. Memang kita tengok lah, dia ni satgi dia akan jadi lain lah. Dia akan jadi lain. Sayang sungguh, macam dah tak ada perempuan lain lah. Perempuan ni pergi kerja, dia naik bas sekali ikut belakang. Perempuan ni balik, dia tunggu. Perempuan ni tak mau kat dia pun, itu masalah tu. Perempuan ni tak kelapang lah, orang kata kan, tak ada kelapang kat hang lah. Situlah tuan-tuan. Tapi dia ni punya minat. Saya duk agak satgi dia jadi lain. Takdir Allah sungguh, perempuan ni kahwin dengan orang lain. Dalam mata saya tengok perempuan ni ada rupa lah, tapi nak kita jadi kegilaan tu tak ada lah. Ada rupa lah, tapi dalam mata dia tu macam tak ada orang lain lah. Itulah bila dia tak berfikir, tak banyak berfikir, jadi sempit jiwa ni, jadi kecil jiwa ni. Bila perempuan ni kahwin, mering tu lu ngaji sekolah agama, mering sampai hari ni, mering. Tentang tengok dia pun tahu, dia macam hidup di dunia dia. Kadang-kadang dia pergi ke temping, dia tak kerti balik lah. Dia tidur kat tepi jalan, tidur merata. Sampai ada sekali tu, dia tidur kat kedai mamak, depan kedai mamak. Mamak tengok dia pun tahu. Mamak kata, saya rasa dia ni ada masalah jiwa lah. Dia tak kata gila, macam ada gangguan jiwa. Nampak tuan-tuan, sampai jadi miring tu. Baik. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala tegur Nabi SAW, jangan sedih sangat. Nabi ni nak orang beriman, tapi orang tak beriman, Nabi sedih dulu. Tapi Allah Ta'ala tegur, jangan sedih sangat. Sedih itu menyebabkan binasanya Nabi SAW. Baik, kemudian kata Allah, inna sya' nazil alaihim ayatan minas sama' fadhallat a'naquhum la khadi'in. Kalau kami kehendaki, kami turunkan satu tanda daripada langit, seluruh tengkuk-tengkuk orang kafir ni sujud beriman. Kalau Allah Ta'ala nak suruh beriman, senang je. Buka langit, nampak syurga neraka, beringat Nabi. Turun Jibril, Mikail tuan-tuan, badan besar-besar semua tuan-tuan, beriman semua. Tapi dunia ni tempat kita diuji kan. Kita beriman dengan benda ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu ujian kita, beriman pada syurga yang tak nampak, beriman pada neraka yang tak nampak. Kalau dah nampak, bukan ujian dah tuan-tuan. Baik, kemudian fa yu'azibuhu Allahu al-'adzab al-akbar. Allah Taala akan azab dia dengan azab yang besar. Illa man tawalla wa kafar, melainkan orang yang berpaling dan kafir. Fa yu'azibuhu Allahu al-'adzab al-akbar, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Summa inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kewajipan kamilah menghisap mereka.
Semua akan kembali pada Allah. Allah Ta'ala akan hisab. Baik, sebab turun ayat 17. Mengenai turun ayat yang ke-17, maka apakah mereka tidak memperhatikan? Ibnu Jaril, Ibnu Hatim dan Abi bin Humaid telah meriwayatkan dari Qatadah, katanya, apabila Allah menyifatkan apa yang ada dalam syurga, golongan yang sesat merasa pelik dan hairan, maka Allah Ta'ala turunkan, apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan. Bila kita cerita bab syurga sebelum ni, syurga yang yang ada wazarabi mabsusah, wa aqwabun mawdu'ah wa namariq masfufah wa zarabi mabsusah, yang mana syurga ni ada apa? Ada air yang mengalirkan, fi jannatin fiha ainun jariyah fiha sur marfu'ah, ada pelamin-pelamin yang hebat, wa aqwabun mawdu'ah, cawan-cawan yang tersedia. Maknanya dia bila tuan-tuan minum, tuan-tuan letak lagu mana pun dia akan tersusun balik. Boleh lah, ada macam tu, dia automatik. Macam saya sebut kat tuan-tuan lah, cuba tanya isteri tuan-tuan, masak senang, nak kemas masak tu penat lah. Kena pula suami malas basuh pinggan, anak malas basuh pinggan. Masak boleh, tapi nak kemas tu dia punya malas dia lain sikit lah. Pinggan mangkuk lah apa, kan banyak benda nak basuh. Syurga tak ada masa isteri nak basuh, dia elok sendiri, dia bersih sendiri, dia elok sendiri. Kemudian warama, dan ada bantai-bantai yang tersusun, wazarabi mabsusah, dan permadani yang terhampar. Permadani dia elok dia elok sendiri tuan-tuan. Tuan-tuan jalan lagu mana pun dia elok, maintain elok, lembut dan sebagainya. Kekal bersih, kekal elok tuan-tuan. Tuan-tuan beli permadani harga 30,000 pun, kalau setahun tuan-tuan tak vacuum, tak boleh duduk lah tuan-tuan, penuh dengan hamba. Baik, kemudian jadi orang bukan Islam ni pelik, orang musyrik lah. Ada ke syurga macam tu? Maka Allah Ta'ala kata, kalau pelik, tengok unta bagaimana Allah jadikan. Hebat. Tengok langit bagaimana Allah jadikan. Tengok bumi bagaimana Allah jadikan. Baik, kemudian kaitan ayat dengan ayat sebelumnya. Setelah Allah menegaskan mengenai ini, kita panggil ilmu munasabat. Ada orang kata yang tulis ni Prof Quraisy Shihab, orang kata orang yang pertama. Maknanya salah. Orang yang pertama tulis dengan ni Syekh Wabah Zuhaili pun tulis. Sebelum Quraisy Shihab tulis, Dr. Wabah Zuhaili pun tulis dalam buku dia. Ilmu munasabat, ilmu kesesuaian ayat itu di tempat itu. Apa kaitan ayat itu dengan ayat sebelum dan selepas? Dipanggil ilmu munasabat. Syekh Quraisy Shihab ni, Dr. Quraisy Shihab ni masih ada di Indonesia. Dia tulis ilmu ni, tapi bukan dia, ramai yang tulis. Dr. Quraisy Shihab. Kemudian setelah Allah menegaskan mengenai kedatangan hari kiamat dan terbahaginya manusia kepada dua kumpulan, iaitu golongan yang celaka dan golongan yang bahagia. Kemudian Allah membuktikan pula dalil kewujudannya, keesaan dan kekuasaannya. Semuanya itu dapat dilihat dari penciptaan langit yang tinggi, bumi yang tempat manusia tinggal, unta yang mereka gunakan untuk membawa barangan dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka makan daging dan minum susunya serta menggunakan kulitnya. Begitu juga dengan bukit bukau tersergam gagah yang boleh dijadikan panduan perjalanan bagi pengembara. Kesemuanya itu menjadi bukti kekuasaan Allah untuk membangkitkan manusia semula dan mengadakan hari akhirat, serta membuktikan kebenaran akidah tauhid Islam. Kemudian Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan umat baginda dengan dalil, dengan hujah dan bukti yang ada, supaya mereka dapat memikirkannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi supaya bersabar dengan karenah tentangan yang diberikan oleh golongan kafir. Justru itulah tugas utama dan matlamat Nabi. Baik. Kemudian tuan-tuan, tafsir dan ulasan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-Nya supaya melihat dan merhatikan makhluk-makhluk ciptaan. Nampak? Ni perintah Allah dah. Tengok, perhati, fikir. Ni perintah Allah. Makhluk tersebut menjadi bukti kekuasaan, keagungan, kewujudan dan keesaan Allah. Firman Allah, maka apakah mereka tidak merhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Bermaksud bagaimanakah orang-orang musyrikin boleh mengingkari hari kiamat dan menafikan kemungkinan berlakunya hari kiamat tersebut, sedangkan mereka seharian melihat unta, dan ia adalah binatang yang paling besar yang wujud dalam sekitar mereka. Harap paling besar unta lah. Tidakkah mereka merhatikan penciptaan unta yang begitu unik? Ia mempunyai tubuh yang besar, tenaga yang kuat, bentuk yang dinamik dan ajaib, tetapi dalam masa yang sama ia mudah untuk disuruh membawa bebanan yang sangat berat.
walaupun besar tapi taat. Jinak dengan kanak-kanak kecil. Unta jinak dengan kanak-kanak. Kalau lembu kan dia tondoi kat unta ni dia boleh mengamuk, tapi jarang lah. Dengan kanak-kanak ni dia baik. Dagingnya boleh dimakan, kulitnya boleh digunakan, susunya boleh diminum, dan unta sangat sabar menahan lapar dan dahaga. Allah mulakan dengan unta sebagai contoh kerana binatangnya lumrah menjadi milik orang Arab. Tambahan pula kegunaannya lebih banyak berbanding kegunaan binatang lain. Dagingnya dimakan, susunya diminum, mudah ditunggang dan membawa bebanan yang berat. Dapat merentah perjalanan yang jauh, sangat tahan dahaga dalam tempoh yang lama, sedikit makan, banyak beranak dan ia merupakan harta yang utama dalam masyarakat Arab. Habis. Ini sebab tu sebut unta tu, binatang yang utama, dan itulah binatang yang paling dekat dengan orang Arab. Sebab tu sebelum zaman Nabi kan Abraha bawa apa tuan? Bawa gajah kan. Arab ni dia jadi jakun cempera tuan-tuan. Sebab gajah lebih kuat daripada unta. Tapi gajah dia dengan orang dia tak baik tuan-tuan. Itu beza pula. Gajah. Tapi tu yang gajah, bila gajah main, unta pun takut, kuda pun takut, sebab saiz dia besar. Baik, jadi sebut di sini sesuai dengan bangsa Arab lah. Kalau kita nak cerita bab gajah pula, gajah pun hebat lah, bagaimana Allah Ta'ala jadikan anatomi gajah, tubuh badannya dan sebagainya. Baik tuan-tuan, akan datang kita tengok tafsir dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan langit bagaimana dia ditinggikan. Jadi cukup sekadar tu, saya minta maaf kalau kurangan dan sebagainya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim.